السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam semua yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, biarlah dianya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada guna kita buat satu perkara yang mana Allah tak redha walaupun manusia suka, dan tak guna juga kita buat kadang-kadang perbuatan yang kita rasa ianya kena dengan kehendak kehidupan kita tapi tak kena dengan kehidupan ataupun landasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa juga yang datang, ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa taala menyebut ma atakumur rasulu fakhuzuhu, apa juga yang didatangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhuzuhu, wajib kamu ambil je. Fakhuzuhu, wajib kamu ambil. Sama ada benda tu kadang-kadang bertepatan dengan nafsu kita, kadang-kadang memang tak bertepatan. Sebab kebanyakan syariat Allah Subhanahu wa taala ini tidak kena dengan nafsu kita. Kebanyakan. Cuba tuan-tuan tengok syariat Allah Subhanahu wa taala dalam bab sembahyang. Contoh, kita suka tak sembahyang? Hak sebenarlah. Tanya betul ni, tanya adik-beradik. Kalaulah sunat, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang asar, sembahyang subuh lah payah kira dengan asar. Kalau nak kata dua sembahyang tu, Allah kata ni sunat muakkad. Rasa-rasanya kita akan bangun juga sebab nak pergi kerja, tak bangun subuh, rasa-rasa lah. Kau macam mana? Memang kalau Allah kata sunat, tak boleh sunat apa aku nak buat, aku nak buat juga subuh ni. Ataupun tengah-tengah main bola ataupun main futsal ke apa, orang azan asar contohnya. Kita kalau sunat lah semayang, sunat rasa tak semayang dah rasanya. Rasanya mana-mana tu bukan naluri kita. Naluri kita bukan minat tak semayang. Wa atuz zakah, Allah fardukan pula zakat. Suka tak kita duit kita kumpul banyak-banyak 13,000 cukup setahun, kena bagi kat orang 1/40. Suka tak? Rasa tak bagi mudah-mudah. Yang kita bagi tu sebab dia wajib zakat. Kalau lah zakat tu sunat muakkad macam sedekah je, rasa tak bagi. Rasalah. Begitu juga hal-hal lain. Ada. Kita kaji, kita tengok apa yang mana syariat itu kena dengan nafsu. Nikah, nikah 1, 2, 3, 4, itu kena sikit nafsu kita. Nafsu orang perempuan tak kena. Cuba tuan-tuan cari sendiri, fikir apa ni arahan Allah yang mana kita sendiri suka. Ma atakumur rasul fakhuzu. Rasulullah bagi tahu, maknanya melalui Quran, melalui sabda Nabi pun ya. Quran pun daripada Allah, Nabi sampaikan kepada kita. Maknanya kita dengar Quran pun daripada
mulut Nabi juga. Dia daripada Allah, perkataan daripada Allah, tapi nak sampai kepada kita melalui Nabi. Mana-mana melalui mulut-mulut Nabi. Jadi apa yang didatangkan daripada baginda Rasul wajib kamu ambil, walaupun benda tu tidak kena pada kehendak kita. Nafsu kita tak nak benarnya nafsu kita. Sebab nafsu ni ammaratun bisu. Tu perangai nafsu cerita nafsu. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa hak Nabi tu larang wajib kamu berhenti, jangan buat. Tapi hak larang itulah yang biasanya disukai oleh nafsu kita. Memang itu naluri hidup kita. Masa sekolah dulu, ingat sekolah dulu, cikgu disiplin kata seluar tak boleh pakai seluar sikat, tak boleh luar kaki spek. Dulu lah sekolah moden, tak tahu lah generasi XY ni. Yang saya dulu cikgu marah, luar atas buku lali dan sikat stoknya belang. Oh balah dengan cikgu disiplin. Setiap kali perhimpunan dia keselok kaki luar tengok. Stoknya belang, dia potong serang. Stoknya pendek, stoknya belang, potong. Seluar pendek, seluar kaki sepik, dia ambil botol kecil, jolok masuk, tak lepas, perak potong. Hak tu kita suka. Cikgu disiplin pun tukar. Okey, seluar kita buat sepik dan sikat. Dan tu juga bal potong, seluar nak kaki luar pula. Ada sahaja yang itu yang orang buat, manusia buat, undang-undang sekolah tak boleh nak ikut. Sebab mana hak orang larang tu biasanya kita suka. Allah Subhanahu Wa Taala larang kita berjudi, larang kita minum arak, larang kita berzina, larang banyak hal dia larang. Tapi semua tu kita suka. Judi suka lah. Kita tak pernah judi dak. Hanya budak-budak main nikah. Judi kecil-kecil, nikah. Tikan beli sepusing dapat 2. Lepas tu duduk tunggu tengok nombor. Duduk target tu. Duduk target askar menerak dengan terak askar. Aduh, duk kena. Suka. Cari budak duit. Sanggup tak makan di sekolah, sanggup mak bagi 2 pusing, sepusing makan, sepusing sepen nak balik tu. Tidak pun tak ada duit sangat, dia cari bawah rumah ayat, jumpa duit warna hijau, letak atas tanah, pusing itu tumit kaki, cerit. Siapa tumit jadi hijau, betul? Cuba tanya orang lama-lama, budak-budak tak kenal duit sepusing je. Kita sapu-sapu pagi-pagi duit pusing 5 pusing warna kuning hak baru tu, tak ada nilai duit sekarang. Tanyalah, kita dulu cari sepusing duit warna hijau, ingat warna hijau, kulak hijau dia panggil. Keluar daripada rumah rakak, bubuh sikit, bubuh tumit, genyih panggil. Kelantan main genyih. Sering. Oh nampak sepusing. Beli nikah pula. Boleh lah. Kombek duk nerak. Padahal kalau beli hak tu dapat lama dah. Nak ceritanya nikah, judi ni suka. Kau dah terjebak payah nak berhenti. Walaupun semayat dah. Walaupun semayat dah, tuan-tuan. Semayat dah. Kuliah subuh hari-hari, ada hari kuliah subuh tak ada dia, ada je. Tapi sekali nak rokok, kena Masjid Hasanah Kipah Besar. Yang keluar nombor toto daripada poket baju, blebok jatuh tepi kaki tu email. Allah. Nak kata sabar tiket tu email, tak pernah sabar. Oh, tengok ada pucat muka tengok. Jatuh masa semaya, duduk dalam poket atas terlupa. Okey. Masjid Hasanah tu Kipah Besar, siang masuk dalam poket siang terbang. Puk jatuh kaki, kita tengah rokok. Lah. Ada nombor. Semaya dah, tapi tiket nombor lagi. Apa suka? Semaya dah, tapi ya Allah, lepas-lepas mata, tak ada bini, tak ada anak, sore-sore tengok Cikaru. Dah sewak warung lah, kamu tahu lah penyakit ni. Nak ceritanya, apa yang Allah larang, nahakum anhu fantahu, mu tinggal, jangan buat tak tahu. Fantahu, jangan buat tak tahu, maksudnya fantahu, tinggal mu. Gitu. Jadi hak dia larang tu memang suka. Nafsu kita memang suka apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Huffatul jannah bil makarih
wa huffatuna bisyahawat. Ranjau ke syurga itu memang susah, memang datangnya benda yang membencikan kamu. Lingkungan-lingkungan ke syurga itu dengan benda yang membencikan kamu, dan jalan-jalan ke neraka itu bisyahawat, dengan benda yang menyeronokkan kamu. Nabi sebut dah tu. Nabi tahu dah. Nabi sebut dah. Benda menyeronokkan, jalan ke neraka. Benda yang menyakitkan, menyusahkan, itu jalan-jalan ke syurga. Nak dapat syurga, kena sembahyang, kena tutup aurat, kena tahajud malam, kena sedekah, kena puasa, kena haji, kena umrah. Nak syurga. Nak neraka, berjudi, berzina, khianat ke orang, menipu, apa lagi? Semua benda-benda itu benda yang menyeronokkan. Jadi kita tengok kalau nak siapa seronok tu, siapa satu dekat kita seronok sangat, main bola aja, nak main bola aja. Tapi siapa seronok kita, siapa lalai lupa kepada Allah Taala, tak dia gini neraka dah. Dia jalan dua tu yang jalan kita ni. Ting 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 ting. Main bola asal harus main bola, kena kaedah dia jadi sunat. Sebab jumpa kawan-kawan, dapat bersalam-salaman, dapat kesihatan, bahkan. Tetapi kalaulah di situ ada pula maksiat, melarang, melalai dan sebagainya, dia jadi neraka. Sebab tu kita sebagai orang-orang masjid, saya sebut kita sebagai orang-orang masjid, orang-orang yang Allah pilih. Sayang sebab Allah dah pilih kita. Allah dah letak kelompok ni, kelompok tuan-tuan yang ada dalam surah ni, kelompok yang mana Allah pilih. Allah pilih dah nak jadikan diri sebagai kelompok ahlillah ataupun ahli taman syurga Allah. Kita ni daftar sebagai ahli dia, ahli taman syurga. Jadi sifat ahli taman syurga kena jagalah kita, kena jaga adab dia. Orang yang tak jadi ahli taman syurga, tak apa, biarlah dia. Ini tuan-tuan dah Allah pilih. Bila Allah pilih, terlalu rugi sangatlah kalau kita buat benda-benda yang mana terkeluar pada sifat-sifat ahli taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi lah. Kita malam kita bangkit, tiba-tiba siang hari ngumpat kat orang. Malam kita tahajud siapa 11-12 rakaat sekali dengan 11 rakaat sekali dengan apa witir. Tiba-tiba esok kita buat maksiat yang tak sepatutnya kita buat, dan kita boleh elok pun maksiat tu. Kita boleh elok maksiat tu. Tiba-tiba kita buat juga. Rugi lah, penat tuan-tuan. Bangkit malam, jaga mata, jaga telinga dan sebagainya. Tiba-tiba kita kekal dengan maksiat yang ada, ya, amat merugikan, amat rugi sebab kita kekal dengan maksiat. Sedangkan Allah telah pilih kita sebagai orang yang dia pilih letak dalam kelompok dia. Kelompok ni kelompok ahli taman syurga. Dah masuk taman syurga dah, ahli taman syurga. Belum tak masuk syurga lagi, tapi taman-taman syurga dah ada dah. Jadi kita perlu jaga yang ni, tuan-tuan, kita semua pakat-pakat jaga supaya kita ni kekal sebagai ahli taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi kita ajaklah kawan-kawan kita tarik, marilah masuk kelompok ni. Kelompok yang duduk untuk belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Mudah-mudahan, sebab kita ingat hak Allah sebutlah, ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang didatangkan oleh nabi kamu, sama ada pada Quran hadis, maka hendaklah kamu ambil, kamu guna, kamu amal, dan apa yang dilarang hendaklah kamu tinggalkan. Sebab larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga larangan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, hadis yang ke-20 apa Cik? 26. Hadis ke-25, hadis yang ke-26 dan hadis yang ke-27. Betul? 26 dah baca dah rasa ni. 26 mengenai menabur jasa di masyarakat. Jadi hadis yang ke-27 menutup keaiban orang lain. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi.
Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sekali lagi dah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Hadis rawahul Muslim. Hadis sahih. Hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Ta'ala sentiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Orang sebut, bila sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Tak sunat kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada. Tapi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita besarkan siapa situ? Allah tak sunat pun kita sebut Allah Ta'ala, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak disunat kau sebut tu. Tapi Nabi kita sunat disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok kemuliaan yang ada kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah dan juga malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan juga malaikat selawat ke atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu ke atasnya baginda. Alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallimu taslima, nescaya kamu akan didoakan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, arahan sebagai selawat. Yang kedua, balas lagi dengan tasliman, kesejahteraan bagi mereka yang mengucap selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dimasukkan dalam doa Jibril alaihi salam, raghima anpun aw syakirur rajulu iza yusalli alaiki lam yusalli idza yazkur ismuka lam yusalli alaik. Bila disebut nama engkau ya Muhammad, mereka ini tidak berselawat kepada engkau, maka celakalah mereka ini. Nabi kata amin, maka makbulkanlah ya Allah mereka yang tidak berselawat kepadaku ini. Bila disebut namaku mereka tak selawat, sombong. Allah dah suruh. Nabi bukan nak dia. Sebab tu Nabi amin tu bukan sebab Nabi nak dia dimuliakan, tidak. Tapi sebab Allah suruh. Punyalah sayangnya Nabi kepada kita, bila Allah suruh selawat, tiba-tiba kita tak nak selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengaminkan doa Jibril. Amin, makbulkanlah ya Allah bagi siapa yang disebut nama aku tidak berselawat kepada aku, celakalah hidup mereka. Amin. Bila Nabi mengaminkan, doa adalah Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan dia. Allah pula sebut, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Muslawat, sejahteralah kamu. Sebab itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasu yaumal qiyamah, aqrabun nasu ilayya yaumal qiyamah man aktsaruhum alayya salatan. Siapa yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat? Man aktsara salatan. Siapa yang paling banyak selawat kepada Nabi. Siapa yang paling banyak selawat kepada Nabi, maka orang inilah orang yang paling dekat dengan aku. Hak lain ikut dah ni, ikut Muhammad ni, Nabi kita lah, umat Muhammad dah ikut lah. Tapi hak paling dekat, haulah yang dekat dengan Nabi. Rakan-rakan dia macam kita lah, satu surah ni satu surah. Tapi siapa paling dekat dengan ustaz? Contoh, hak tu yang dapat syafaat dia. Ni ramai ni bobok kita belakang.
Bukan orang lain, geng-geng kita ni, geng-geng ahli syurga belaka. Tapi siapa yang dekat dengan ustaz? A, B, C yang dekat. A, B, C ni lah, kalau ada kenuri kenaga, ustaz akan panggil dia. Lebih tak? Lebih lah. Ustaz akan panggil dia, minta tolong dia. Sebab dia selalu dekat. Bau tubuh tahu dah. Bang, ni bang dia ni bang ni. Mana rapat dia tu. Itu kaedah dia. Maka mu nak rapat macam tu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyakkanlah selawat. Nabi kata, mu banyak selawat. Mu banyak selawat kat aku, mu paling dekat dengan aku pada hari kiamat. Hari kiamat kita jauh dengan Nabi, tuan-tuan, jauh. Taklah kita duduk di Malaysia. Nabi dibangkitkan di Madinah. Jauhnya. Berapa benua nak lepas tu? 9 jam naik kapal terbang, jauh. Yang dulu 9 jam naik kapal terbang, berapa ribu kilo. Betul di Padang Mahsyar pun ada keadaan gelap. Padang Mahsyar bukan terang, gelap zulumat, gelap tak nampak orang. Tapi bagaimana nak kenal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tanda dia, ada ghurah, ada muhjal, ada tanda di dahi, kerana orang itu sempurna wuduknya, ada gelang di tangan, di lengan tangan kanan dan juga kiri, kerana sempurna wuduknya. Ada tanda sifat-sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ada janggut, ada sunnah Nabi. Nabi pun kenal dalam gelap tu ada cahaya tak panggil. Nampak. Nabi nampak daripada jauh, tapi Nabi tak tahu apa. Maksudnya Nabi tak, bukan tak mampu nak pergi, boleh kali pergi, tapi Nabi nak kena jaga hak lain pula. Maka kalau mu nak dekat dengan dia, aksar alayya salatan, perbanyakkanlah selawat kepadaku. Sebab apa selawat? Tak kata zikir lain. Sebab selawat ni orang yang uzur, nifah, wiladah, janabah, semua boleh buat. Orang janabah ada masalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Itu tanda kita ingat ke dia. Bila kita selawat ke dia, tanda kita ingat ke dia. Kita dah sebut kasih kita. Sebab kita apa kita sebut kasih kita? Sebab kita ingat ke dia. Minum, sakit gigi pun minum, hak tu pun minum, hak ni minum, hak ni minum. Sebab apa? Sebab kita suka. Saya banyak kita sebut dia. Itu tanda dia. Jadi kalaulah gitu je mu ingat aku banyaknya, maka aku ingatlah kamu di akhirat dengan banyaknya, maka aku akan panggil daripada ramai-ramai umat aku yang berjalan jauh nak datang tu, aku pilih engkau untuk duduk dekat dengan aku. Bila mu atas dunia, mu duduk dekat dengan orang alim, mengituk guru, mu mudah nak ajak pergi makan, mu mudah ajak pergi minum, mu mudah segala-gala. Itu zahir dah atas dunia. Jadi kita ni nak duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah selawat kepada dia. Allah tak suruh pun. Allah Subhanahu wa taala, SWT SWT. Jangan ada hak baca tu, hak baca teks. Saya ingat dulu dalam askar dulu lah, kita buat teks. Allah SWT yang bermaksud, Allah SWT jahil tu. Nabi SAW, kita S.A.W, Nabi SAW. Ada juga kita takkan nak tulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW dalam mafhum daripada hadis itu menyatakan SAW. Allah SWT. Ada tak? Ada ni cerita hak benar ni. Kita hak tu kan tulis pun pokok. Orang kata mu tulis apa? Bagi kat bawah macam tu. Aku rekahlah SWT tak kat tahu Subhanahu wa taala. SAW sallallahu alaihi wasallam. Dia tak biasa. Dia baca teks dia tu. Nyanyi kita. Allah tak suruh pun sebut Subhanahu wa taala, tapi Nabi disuruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada pula orang tak nak muliakan Nabi, marah kita selawat Nabi. Kita buat perhimpunan apa ni Maulidur Rasul pun bid'ah, masuk neraka ni marah. Jadi tuan-tuan, kalau panjang umur ada je orang buat maulid, ada orang buat selawat kepada Nabi. Selawat. Sebab tu selawat ni kita berdiri. Ya, orang selawat duduk ni kita nak belajar boleh lah. Tapi bila selawat ramai-ramai, automatik berdiri. Kita akan berdiri. Duduk sedap selawat duduk ni. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sedap.
Diri tu semangat. Sebab apa? Ta'zim kepada Nabi, muliakan Nabi, seolah-olah kita bersalat berserta dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah. Lepas tu kita berbangun, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, kita ingat berjalan dengan Nabi. Saya kalau perarokan menurut Rasul dekat kebasan, kalau berjalan, saya beritahu anggota-anggota saya mengingat berjalan dengan Nabi lah ni. Nabi tak ada, tapi mu anggaplah dia ada bersama dengan kita. Semangatmu tu nak sapa dalam 3 kilo lagi, tapi mu kena semangat. Semangat sebab kita berjalan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk depan, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Dia ingat Rasul sekali kita. Mungkin itulah selawat terakhir kita. Mungkin tahun hadapan kita tak jumpa lagi dengan selawat, sebab kita dah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena anggap macam tu. Anggap macam tu. Mungkin inilah ibadat aku yang terakhir. Mungkin inilah bacaan surah Al-Mulk aku sebelum aku tidur. Inilah lapan mata aku yang terakhir ya Allah. Maka aku baca Al-Mulk tabarak kepada Engkau ya Allah, untuk meringankan azab kuburku apabila aku mati nanti. Aku berhadapan denganmu ya Allah. Aku telah ada bekalan. Anggaplah macam tu ya Allah. Inilah yang terakhir aku. Mungkin aku lepas ni tak nampak lagi matahari, tak nampak lagi bulan bintang, tak nampak lagi cahaya, mungkin tak nampak apa dah, sebab aku telah mati. Maka inilah amalan ataupun ibadat aku yang terakhir kepada Engkau ya Allah. Begitu. Baik. Dalam hadis ini bagi Rasul menyebut siapa yang menyembunyi, bukan sembunyi, satara ni tutup. Satara muslim, menutup seorang muslim, satarahullahu fi dunya wal akhirah. Allah menutup. Tak tulis keaiban. Satara tu orang faham dah. Faham maksudnya satara aiban musliman. Sesiapa yang menutup keaiban seorang muslim, satarahullahu aibahu fid dunya wal akhirah. Seolah-olahnya gitu. Allah menutupkan keaibannya semasa hidup atas dunia dan semasa hidup di akhirat. Apa maksudnya? Maksud sini tuan-tuan, seorang yang ada buat keaiban, benda yang memalukan dan sebagainya, maka kita tidak digalakkan, bahkan dilarang kita war-war kepada orang akan keaiban dia yang dia buat. Tetapi kalau manusia itu rasa masyhur dengan kemaksiatan dia, kita boleh bagi tahu orang. Lain beza dia tu. Contoh, dia ni kerja dia nya gian, mak gian. Mak gian tu mak dadah lah. Kerja dia curi ayam, curi itik. Kok kampung lah, kerja kampung. Curi binatang kerja dia. Jadi ada seorang penyewa nak mari menyewa, duduk kat sebelah rumah kita. Maka kita boleh istihar akan keburukan orang itu. Keaiban tu aib tu kira. Tapi oleh kerana kemaksiatan dia tu masyhur, sebagaimana Firaun, sebagaimana Namrud, sebagaimana hak lain, maka kita boleh bagi tahu, bang, abang sewa saja cuma nak peringatlah, kalau nampak budak ni tolong peringatlah, ayah itik basikal apa tak boleh agak sangat, dia jenis kaki makpik begini kan, kalau lepas-lepas dah kak, gitulah. Adakah kita menyebarkan keaiban dia? Tak. Itu untuk sebagai peringatan, maka dia dibenarkan. Adapun yang tak boleh ini, seorang melakukan maksiat yang mana dia bukan skala dia buat maksiat tu bukan selalu buat, mungkin terbuat maksiat. Contoh seorang lelaki dengan perempuan pernah ditangkap khalwat sekali sebagai contoh. Kita pun duk cerita satu kampung dia tu, anak beranak tak boleh nak agak khalwat belaka tu. Contoh, kita buka aib, sedangkan dia sekali tu saja dah, bahkan dia telah pun bertaubat, maka haram ke atas kita membuka aib dia. Termasuk juga suami isteri haram membuka aib akan pasangan masing-masing, tak boleh, kecuali untuk suluh, pendamaian. Perdamaian ni kepada orang yang dia percaya, sama ada ibu bapa ataupun hakim, boleh. Ketika itu dibenarkan dan diharuskan. Kata kenapa ni datang mengadu ni, tak boleh nak cerita lah apa ni qadi, sebab benda mengaibkan. Mana saya tahu qadi kata awak kena cerita, tak boleh benda aib. Bila nak selesai masalah?
Qadi kata, Tok Imam kata, ceritalah apa masalah dia sebenarnya. Saya haid lah, tak boleh nak cerita lah Qadi. Esok mari pula. Tak boleh cerita lah Qadi, lusa mari pula. Ngadu penatang pun mari pula 3 kali menyusah. Tu boleh cerita aib. Apa aib dia? Kalau boleh kita istilahkan, kita istilahkan. Kalau istilah tu orang tak faham, barulah kita jelaskan. Maksudnya, laki saya tu Qadi macam kakung kena panah lah. Contoh, kakung kena panah. Tahu kakung kena panah macam mana? Sayu kakung kena panah. Lembik ke kerak? Lembik tau. Contoh, Tok Qadi kata, kakung, apa kaitan kakung pula ni? Awak bala pasal kakung ke? Tok Qadi pun tengok juga lah. Dok tu lah, anu-anu lah, anu-anu kakung. Anu kakung. Apa boleh kakung tiba-tiba anu kakung? Kau bulu tak cukup. Dok anu, contoh dia. Kalau itu kena jelas. Dok gotu dia tu tak naik. Contoh aib bagi suami, tapi oleh kerana nak selesai masalah, maka boleh ceritakan. Tiba-tiba kita saja nak cerita, kita bukan nak tutup fasah dan sebagainya, saja nak cerita betul-betul sambil-sambil makan conek buah pokok pauh, buah pokok mangga nak sebut kan. Contoh dia dah kita ni, mana binimu, mana tok lakimu. Itu biasa gitulah. Sebelum dia mula nak memburukkan pasangan, dia akan berdahan dulu kan. Mana lakimu, laki aku. Kalau dia 3 kali tu, tahulah lepas tu memang teruk lah dia kerja kan. Binimu, mana binimu? Bini aku. Kalau dia batuk gelak gitu, dia akan habis-habisan, dia akan cerita segala keburukan. Sebab tu kalau kita baik, bila dia sebut hal tu, mana laki kau? Lari tutup telinga siap-siap. Dia tahu dah, kalau dia berdahan 3 kali tu, mana teruk benar tok laki dia. Dia akan cerita habis tok laki aku ni begini macam kain buruk lembek buat nyapu kaki. Orang dulu faham tak? Kain buruk buat sapu kaki. Makna tak guna langsung. Tak guna gabu kaki je boleh. Kalau yang serba tak boleh. Dia istilah kakung kena panah pun tak faham. Gabu kaki pun tak faham. Walak kaki. Kain buruk walak kaki. Dolah buruk walak kaki. Mana tak boleh pakai rasa. Istilah ni sebenarnya ada dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi yang menceritakan berkaitan dengan kesempurnaan diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, azan dulu. Kita sambung hadis ni. Halo. Habis bateri? Halo. Halo. Okey. Baik. Satara musliman satarahullah fi dunia wal akhirah. Baik, keaiban tadi aib tadi, aib ataupun benda yang memalukan itu yang selalu dia buat. Adapun dalam bab suluh, dalam bab kebaikan perdamaian tadi, maka sayugia dituntut, bahkan dia perlu dibagi tahu supaya masalah itu dapat diselesaikan dan sebagainya. Itu kaedah dia, ada penerangan nanti. Semua di sini ialah menutup satara aiban. Apa jua benda yang mengaibkan, dia kena tutup. Pencegah maksiat sebagai contoh, cegah maksiat. Adakah dia pergi cari itu mencari maksiat? Adakah dia membuka aib? Dia pergi buka aib orang? Tak. Sebab tu kerja cegah maksiat ini, dia menunggu laporan. Dia tidak pernah mengintip orang dia terus apa tak. Dia bukan mengintip. Bila ada nampak kelakuan yang menimbulkan syok, seorang laki-laki dengan perempuan pukul 3 pagi di tempat tak ada orang sebagai contoh,
Maka dia tak perlu intik. Dia nampak perkara itu benda yang mencurigakan, maka kelayakan dia marra'a minkum munkaran, terus ubah. Falyughayyiruhu, ubah terus. Maksudnya situ bila nampak perkara itu agak-agaknya ni bukan pasangan ni, bukan suami isteri ni, gaya berjalan dan sebagainya, bukan ni contoh dia. Mana dia tahu dah ni kemungkinan besar kepada pasangan, sebab kita boleh kenal dengan umurnya, mungkin muda sangat, mungkin tak kahwin lagi dan sebagainya. Kalau kita silap sekalipun tak ada masalah, kita minta maaf lah. Kalau kita pergi tengok minta maaf dek, nak tanya ni dah kahwin ke belum? Pukul 3 pagi dah tepi pantai ni. Dah kahwin dah. Kalau kahwin pun jadi masalah juga. Pukul 3 pagi dah berpeluk-peluk tepi pantai ni, macam orang tak ada rumah, gelandangan gini. Tak pernah sabar dah fitnah. Walaupun bini kita tak boleh duduk buat fitnah depan orang ramai. Pergi supermarket Alamanda tu, jumpa kat buat petang, baru jumpa situ. Pagi tak jumpa, petang jumpa tu. Apa kat tangga tu cium mulut situ, boleh? Orang kata, oi, bini aku boleh tak? Tak boleh. Jadi fitnah. Gitu. Maknanya kalau duduk tepi patah tu boleh mendatangkan fitnah yang besar, maka layak yang seorang cegah maksiat. Cegah maksiat ni yang berdaftar, yang dilantik oleh kerajaan. Yang tidak dilantik, kita semua ni pencegah maksiat sebenarnya. Man tu sesiapa? Man ra'a minkum munkara, sesiapa jua yang melihat akan kemungkaran. Dia bukan kata cegah maksiat yang tengok kemungkaran, tak? Bukan. Dan mungkar itu kita kena ambil kira juga. Kalau mungkar itu berlaku dalam kawasan permih dia sekalipun dan dalam masyarakat kita kena tegur. Jangan kita tengok dia tu minum arak buat dia malam minggu. Gelo. Melayu kerja sekali kan ke sebelah jabat aku tahu lah. Kita tak boleh marah dia minum dalam kawasan rumah dia. Macam tu. Maksiat nampak depan mata. Muslim sama Muslim, dia minum arak, bawa perempuan dalam rumah dia, tepi pagar kita. Kita tengok, orang kata, mak maksiat tu. Kawasan pagar dia, kita tak boleh. Pagar ni yang boleh, kepala hontak kau. Siapa yang melihat kemungkaran wajib mengubahnya. Wajib ubah. Tak semestinya buat tu di khalayak ramai. Cuma yang tak boleh mengintip akan keaiban maksiat orang, iaitu tak boleh. Kita dia tu. Ada lagi. Syarakan, tak boleh. Itu tak boleh. Itu cari aib orang. Tapi dah kemungkaran depan mata, nampak duk minum arak, duduk bernari-nari dengan perempuan dan sebagainya, walaupun dalam premis sendiri, walaupun dalam pagar kawasan rumah dia sendiri, maka kewajipan kepada masyarakat kita sendiri mengubahnya. Falyughayyiruhu, wajib ubah biadihi, dengan kuasa kita. Kalau kita mampu, ada kuasa lah, kita tegah dia. Sebab kita otai ada kuasa tu, ayahanda kita situ. Contohnya paduka ayahanda kampung kita ada kuasa. Kalau kita tak mampu, kita nasihat je dah. Nasihat itu kalau kita mampu dengan mulut. Kalau tidak, nasihat melalui orang. Pergi buat laporan kepada pencegah maksiat. Itu maksudnya. Ubahlah tu dengan mulut kita. Kita cari orang yang rukun tetangga situ, ataupun ketua blok, ataupun apa dia panggil tu, ketua JKK ke apa benda, pergi panggil. Bagi tahu tu maksiat sedang berlaku. Dalam masyarakat kita sedang berlaku maksiat. Kalaulah maksiat tu wajib kita cegah dengan baik-baik, maksiat wajib kita cegah, maka kalau orang menganjurkan maksiat, kita sokong, apa jadi? Ya begitu. Maksiat wajib kita cegah. Tiba-tiba ada orang yang ada kuasa membuat maksiat, menganjurkan maksiat, kita pun setuju. Mana nak duduk kita? Maksiat wajib cegah, sama ada dengan kuasa, sama ada dengan lidah bicara, ataupun dengan hati kamu benci akan maksiat itu, menegah akan mereka yang bawah tanggung kamu, jangan pergi konsert yang ada sebelah tu. Mugi aku rimbuk mu anak aku, mu bini aku, mugi kena aku bawa hotel.
Contoh dia. Itu maksudnya dalam bidang kita benci maksiat tu dengan hati kita. Dengan hati kita tak benarkan anak kita tengok wayang. Kita tak benarkan anak kita pergi dandu, pergi tempat-tempat maksiat. Itu maksudnya ialah kita benci maksiat tu dengan hati kita. Ini kata ni buat kosok pula kampung kita. Ya Allah, aku lemah betul. Contoh dia. Tapi bini kata, "Bang, nak bawa anak-anak nak pergi tengok konsert. Awak pergi lah, abang tak pergi." Kepala otak juga tu. Tak boleh lah. Tak boleh. Mu jangan bagi lagi juga. Tak boleh. Lagi. Mu nak pergi, mu tunggu aku mati. Gitu selalu. Kalau dengan bini, mu nak pergi boleh. Panggil bini seorang lagi wik aku. Dia tak pergi lah. Tak pergi dia. Sebab nak bini seorang lagi, tak bagi orang perempuan. Jadi kita pun ugut kita, dia pun tak ada pergi. Aduh, aku nak pergi ke member dia pun telefon. Cik no, tak ada bagi ke konsert ni, sedap ni. Pelakon Korea bagi ni, Gangnam Style. Mungkin minat Gangnam Style ataupun tu Zumba. Laki aku tak bagi. Laki apa laki yang dia kata kalau aku pergi, dia bini seorang lagi. Tak pergi kalau bini tak ya. Jadi tu kena ugut kita. Sebab kita supaya dia tak pergi buat maksiat. Ini kalau maksiat dianjurkan oleh badan-badan tertentu, oleh pihak-pihak tertentu, sedangkan kita berdiri di belakangnya menyokong. Tuan-tuan carilah kedudukan tuan-tuan di mana. Adakah kita masih bersama dengan Allah, atau kita telah terkeluar daripada pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu banyak kali saya sebut, wajib atas diri kita dan hati kita, niat kok mana pun aku nak ikut hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diturunkan daripada Al-Quran dan hadis. Aku nak ikut. Orang mencuri kat tangan, aku setuju, aku sokong. Orang berzina kena rejam, ataupun kena sebar, orang minum arak, orang membunuh kena kisah dan sebagainya. Semua hukum hudud, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu melampauinya, dalam arti kata jangan kamu engkar akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas diri kita semua untuk jaga tu. Baik. Dalam satara tadinya, itunya maksudnya ialah menyembunyikan kalau aib itu aib yang mana sekali-sekala dan tak sepatutnya didedahkan suami isteri dan sebagainya. Tapi kalaulah untuk menyelamatkan rumah tangga ataupun untuk menyelamatkan seorang itu daripada kancah lembah kemaksiatan kerana kawan kita ataupun bekas isteri kita atau siapa jua yang kita tahu dia ni sedang mengancam kedudukan orang lain ataupun nak khianat, merobohkan, meruntuhkan rumah tangga orang lain, maka kita layak untuk buat laporan dan kita layak untuk menyelamatkan dia dengan waimah apa cara sekalipun. Bagi tahu mak ayah dia, mungkin bagi tahu pula jabatan kuasa bukan ada jabatan kuasa, orang yang berkuasa, pihak berkuasa PBT atau siapa juga untuk menyelamatkan dia daripada lembah kemaksiatan ataupun yang boleh memudaratkan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhihi. Wallahu, dan demi Allah sesungguhnya Allah itu sentiasa aunil abdi, membantu hambanya, maka al abdu fi auni akhihi, selama hambanya itu sentiasa membantu saudaranya. Mu tolong saudaramu, Allah tolong kamu. Itu je. Sebab tu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau mu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. In tansurullah yansurkum. Allah tak perlu bantuan kau untuk buat satu benda tak. Ini untuk kita sendiri. Mu tolong saudaramu ni, Allah akan tolong kamu. Sebab contoh, saudara kita tu miskin, susah nak makan sebagai contoh, tak ada duit. Kita pun bantu dengan keuangan yang kita ada. Ambillah mak, pergilah bulan ni aku tak banyak kebaikan, 200 je lah beli beras untuk anak-anak dan sebagainya. Kita bantu dia. Sebenarnya kita bantu dia ke bantu Allah? Gitu. Sebab yang susah tadi dia juga minta dengan Allah. Dia minta dengan Allah.
Dia bukan minta orang lain, dia minta dengan Allah juga. Dia minta dengan Allah. Allah turunkan rezeki itu kepada kita melalui kita untuk beri kat dia. Itu maksudnya. Kita bantu Allah. Bantu Allah bukannya Allah perlu bantuan daripada kita, bukan, jauh sama sekali. Allah Maha Kaya. Allah boleh direct kepada dia, boleh kepada yang minta, tapi Allah melalui kita supaya kita juga mendapat jariah, mendapat pahala. Itu kaedah. Itu maksudnya mu tolong orang, Allah akan tolong kamu. Allah tolong kamu, Allah bagi kamu kalau rezeki makin banyak, perniagaan makin laris, anak-anak tak sakit, kereta motor tidak rosak. Contoh. Ada keberkatan kau tu. Itu cara dia. Saya sehari dua ni keretanya pakai rosak belakang. Sok 2-3 butir kereta ni rosak. Saya dah mikir sore. Mana tak kena Duk cari zakat takut ada yang terlepas. Tengok KWSP ada banyak juga, tapi tak boleh milik. Dia nak ambil tak boleh, tak keluar zakat. Tengok tabung haji dah keluar zakat. Tengok hidup dengan orang kita melabur tidak milik sempurna, minta tak boleh sebagai contoh. Maka selagi kita tak boleh milik sempurna, tak kena zakat. Dia fikir kenapa Allah bagi kau tu, Allah lalu kau tu. Ada benda yang tak bersih. Sebab kita cepat-cepat suluh kat kita, yang suluh kat orang. Benda-benda aib ni kita suluh kat kita dulu. Kita tengok orang buat maksiat, contoh je. Jangan cepat, maksiat dia ni merasa judi lagi. Tengok orang buat maksiat dengan kebencian, minta dengan Allah, ya Allah, jangan aku sama macam dia. Jangan tunjuk dia tu jahat. Tunjuk jangan perbuatan jahat tu mari jakit kepada aku. Hak tu dulu. Baru kita cepat-cepat tolak. Kita tengok orang tu suka ngupak kau kan. Jangan kita kutuk dia ngupak dia tu. Belum lagi. Kita kutuk dia kita. Ya Allah, jangan aku mengumpat macam dia tu. Itu maksudnya kita suluh diri kita. Kita tu minta mengumpat lagi. Tengok mengumpat aku kita terjebak. Jangan kutuk dia. Balik kepada kita balik. Ya Allah, jangan aku mengumpat macam dia. Jangan aku jahat macam dia. Jangan, ya Allah. Lepas tu barulah kita ada kuasa, kita nasihat dan sebagainya. Kita cepat-cepat, jangan cepat tunding ke orang. Dia tu salah, dia tu jahat, dia tu mata duit tak macam-macam. Jangan. Kita dulu suluh kat kita. Aku ada kau buat gitu? Aku ada kata kat orang? Aku ada mengumpat dah? Aku ada perbuatan keji? Suluh diri kita. Nasibah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kekalkan, kekalkanlah aku tadi. Sebab tu wa yusabbit aqdamakum, Allah akan tetapkan pendirian kamu untuk bantu agama Allah. Kalau bantu Allah, Allah akan tetapkan kamu untuk sentiasa bantu Allah. Maksudnya bantu agama Allah ni, bantu saudara-saudara kita, bantu menegakkan kalimah Allah dan sebagainya. Tu kena ingatnya tu. Jadi Allah sentiasa bersama hambanya selama mana hambanya itu sentiasa membantu saudaranya. Ini sahih daripada Nabi SAW. Tengok keterangan hadis sikit. Tidak ada orang yang tidak berdosa dan tidak ada orang yang tidak melakukan kesilapan. Cuma bezanya banyak atau sedikit, besar ataupun kecil, teruk ataupun tidak, kelihatan ataupun tidak kelihatan. Dan jikalau kita memandang ke dalam diri kita masing-masing, kita akan tahu hakikat diri dan sudah pasti kita akan mengakui ketaksiran kita terhadap Tuhan dan manusia. Kelemahan, kekurangan, taksir, kelemahan. Oleh kerana itu maka kita disuruh banyak-banyak bertaubat kepada Allah dan banyak-banyak meminta maaf kepada manusia. Minta ampun dengan Allah, minta maaf dengan manusia. Tetapi orang yang tidak sedar diri, dia lupa pada dosa-dosanya dan lupa pada kesalahan dan kesilapannya, dan dia hanya memandang kepada kesalahan orang lain dan menghitung-hitung dosa-dosa mereka. Itu kira itu artis kan, Allah berakak berpeluk-peluk. Aduh, kalau mati neraka dah buat dia. Sedap. Mu tengok orang belakang, mu kutuk pula. Mu jangan tengok Mu tengok belakang tak kira dah. Akasia kau, gara ke apa ni, akasia kau. Loh. Tu, lo peluk dakak tu. Bukan laki bini tu. Waduh, pelik romboh lah Malaysia ni. Lulu boleh. Waduh, marah dia orang belakang, peluk-peluk. Mu neraka dah buat ni. Kalau mati tu neraka confirm. Mu kalau mati mu dah kata kau tak neraka mu. Jangan tengok.
Ini duk tengok, tak kelik dah tengok. Tengok. Sampai maghrib lambat lah kalau di rumah. Sebab duk tengok TV, balik kerja penat, buka baju tinggal spender. Lepas tu duk kata kau orang ni. Duk bilang, oi artis tu banyak dosa dia peluk pegang tangan rambut tak tutup. Aduh, sedap-sedap tak semayang aku rasa tu. Aduh, sedap dia kata kau orang. Oh, sedap nah, penuh mulut kata kau orang ni. Menghitung yang duk itu dosa kan. Cuba menghitung dosamu sendiri ni tengok. Semenjak engkau balik umur 15 engkau sampai sekarang, berapa kilo dah engkau mengumpat orang? Berapa gantang dah kau kata kau orang? Berapa panjang dah kau curi tanah orang? Berapa banyak nak kira berapa? Cuba kira. Ish, tak terkira tu tak. Sebelum mu nak kira dosa-dosa orang, mu kira dosamu sendiri. Tak ada kerja yang mu kira dosa orang. Oh dia tu. Mai kerja lambat dia tu. Aduh. Dia tu makan gaji botol dia tu. Dak kata kau orang. Padahal dia baru lepas tapring pergi minum. Sekopo lah dah. Allahu akbar. Jangan duk nampak orang. Jangan nampak orang tu. Dia mari lambat mungkin dia ada masyarakat, dia ada sebab dia dan dia telah buat hantar WhatsApp ke kebah dan sebagainya. Dia pun mari lambat pukul 9.30, patut masuk pukul 9. Mungkin dia tayar motor dia pancit tengah jalan ke, atau mungkin dia bantu orang yang kemalangan ke. Kenapa cepat sangat kita nak tuduh orang? Dia tu mari lambat. Pukul 9.30 baru siapa pejabat. Tak padanya ahli surah. Surah Kak Husna ada seumur dia, tak pernah miss. Tapi miss kerja lambat. Curi toleh. Tahu tu dia. Cepat sangat duit itu salah orang. Hak salah mu tak kira. Jangan kita cepat nak kira hak salah orang, aib orang dan sebagainya. Tu larangan-larangan dia. Dia lambat boleh jadi. Tu patut kalau orang lain kata kita dua orang itu. Dia tu lambat tu. Memang dia tu dia ni kaki lambat tu, kata auta lah tu, autada lah tu, pembelik tu. Kalau jumpa ular dengan dia, katok dia dulu, dia belik kuat. Katok. Patut kita sebelah tu larang kawan ni, bukan tukang ambuh. Sepatutnya kita sedap kata kau orang. Kita tak tahu. Patut gitu. Kita tak tahu, boleh jadi dia rasa dia ni jarang. Dia tak, bukan jadi memula, dia ni kerja je ni. Table man, mana duduk di meja lah. Table man, duduk meja je, tak kerja apa pun. Duduk main game, tapi duduk meja, cari dia ada. Ada jenis gitu, tak kerja apa. Ada jenis culah, kerja TikTok, penat dia turun pergi makan ke apa. Kata orang tu cari ada pejabat, tapi kerja selesai. Ada tu kerja tak selesai, ada orang cari dia ada. Table man ni bagi lelaki meja, duduk saya cengong main game. Boh tengok ada pala dia hitam dia dah. Pukul 12 lepas pergi makan. Pukul 2 ada dah. Pukul 1.59 pacak dah. Boh tengok, ada APC. APC kerja tak siap langsung sebab ada. Jangan kita nilai dia sebab dia ada tu dah. Jangan. Sebab kerja, kualiti kerja tu. Jadi kita sebelah ni patutnya cover sebaiknya. Walaupun kita tahu dia memang kaki tuan juga, kita aku rasa mungkin dia motor rosak kot lewat tu, jaga dia lewat ni gini. Wah, muak masuk belah dia sama mu ni. Tak. Dia sekali-sekala macam kita jugalah, sekali-sekala. Patut kita positifkan dulu. Positif. Kecuali memang kita dah dia masyhur. Dia dah masyhur jenis ular tu tak nak apalah, kita kena nasihat dia lah. Ini tak ada sekali-sekala je tiba-tiba kita mencari kesalahan dia. Sebab apa? Tengok sini akibat dia. Ini adalah perbuatan orang yang merugikan dirinya sendiri, mencari aib orang lain tadi lah, dan mengundang permusuhan dengan orang lain. Kerana biasanya orang yang disebut-sebut kesalahannya itu akan bangun membela diri atau cuba membalas dengan membongkar dosa-dosa orang yang telah mendedahkan keaibannya. Maka akan terjadilah hina menghina, aib mengaib, cungkil mencungkil kesalahan, bahkan tuduh menuduh dan sebagainya. Saya kata kepada bagi tahu lah, dia tu malah itu tu email saja ya. Okey, jangan sangatlah nampak Kak Husna tu, satu je. Kita dia pun dengar.
Uish, ustaz ni kata aku gitu. Dia pun akan cari. Dia akan cari. Kau salah ustaz pula. Ustaz ni kata lepas maghrib kuliah. Kau lapar baru mari. Nama je ustaz. Gila kata. Betul tak? Dia akan cari ayat kau itu pula. Dia akan cari ayat kau itu. Lepas kita pun dengar. Orang lain hok bagian firestone, batu api. Hok bagian batu api pula. Memang. Memang betul. Masa mu tak ada. Ustaz sebut sama namamu. Aduh. Tak pandai dengan ustaz. Joboh. Besar paku diri Apa tu serban. Allah joboh. Jejak tak ayat tu. Tapi kata kau orang. Lepas tu kau ni pula ayat kat ustaz pula. Ustaz pun buyur ni pula. Dah lama-lama cari air. Masa kata mu tak layak jadi anak murid aku. Orang ni kata mu pun tak layak jadi tok guru aku kalau lagu ni. Isak rokok lah, pakai seluar pendek lah. My God, jodi. Perut habis. My God, jodi. Ada kedi pula. Tenor pula tu kedi. Setus sana, setus sini. Apa? Ustaz pula bagi pula kawan ni pula. Mari seorang pakai jubah. Tak tahu cuci kodok kecing tak basuh tu. Pula. Ni, angkara daripada kita membuka aib orang, boleh mendatangkan tuduh menuduh, boleh mendatangkan hina menghina, cungkil kesalahan, cari kesalahan orang. Tu keburukan dia. Angkara dia tu angkara dia. Sebab itu jangan cari kesalahan orang lain. Maka orang yang bijaksana ialah orang yang memandang ke dalam dirinya, lalu ia bertaubat dari dosa-dosanya dan membetulkan kesilapannya. Tu orang yang beruntung, orang yang cerdik. Dia menutup kaiban orang lain, dia menjaga harga diri sendiri dan harga diri orang lain. Maka dengan ini tidak akan wujud hina menghina, aib mengaib, tetapi wujud ialah suasana saling menghargai dan baik sangka pada orang lain. Tu situ. Mana akas sebalik daripada kita menutup aib orang lain, maka kita akan sentiasa dimuliakan orang. Jadi orang-orang yang walaupun kita, memang kita tu ada juga orang nakal, tapi kita tolong jaga. Bukan dia. Bukan budak tu yang duk curi tong-tong derma di masjid surah kita tu, bukan budak tu. Contoh. Sebab kita tengok memang budak tu duk pegang tong, tapi tak semestinya dia curi. Orang kata budak tu bukan, kita kenal lah dia, contoh dia. Kita bukan nak defend kepada budak yang masalah, tapi tidak nyata akan salahnya. Macam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mana orang mencuri dari satu kampung tu datang, orang kampung nak kejar. Memang kalau tengok satu kampung kejar tu, kalau dapat memang cabut telinga, cabut kaki. Sebab kita kalau kita hukum, kalau hukum hudud orang curi. Kalau kita lah orang curi, kereta preway kita baru beli dah. Preway baru beli. Tiba-tiba orang curi. Jumpa dekat Kajang, contohnya. Dia makan sate, orang curi. Kita pun hello ke abang. Abang, mana ni? Kereta kita tak ada dah nak curi. Okey. Kerah. Kajang. Habis semua tempat kepung tengok. Jumpa dia, kereta tu duduk di Kajang. Orang tu duduk makan sate, duduk buat dia tiga orang. Agak-agak dapat kat tuan-tuan buat apa kepada hak curi kereta tu. Minta kunci dengan baik ke? A, B, belanja sate. C, minum bersama-sama. D, tiada berkenaan. Pendek kata kak, omong mencuri pegang juga. Bukan setakat selingung kerak, tangan kerak, kaki kerak, licin. Tak percaya? Kalau dapat orang yang curi tabung masjid, tabung surah, tengok AJK surah buat apa sebelum serah kepada polis. Cuba tengok, polis mari-mari tengok telinga tak ada, duduk kaki duduk dalam mulut, mata duduk dalam seluar dalam. Ni lipat sirak. Hak berlaku dah di Mesir tu tahun 92 saya pergi, abang-abang lama semai subuh. Arak curi curi jahat kan, curi. Allahu Akbar, habis apa? Sujud. Lama dia sujud. Kata tak bangun-bangun lagi ni. Kita pun jenguk kepala, tengok tak ada. Tu email tak ada. Kita semaya tingkat 1, dia terkejung dah. Terkejung tingkat 1, dia kunci kat luar. Arak dia tengah curi kasut. Kita bangun rumah Kelantan, dia panggil rumah Kelantan, ada berapa tingkat? Saya tengok 5 tingkat aku. Jadi akhwat duduk situ. Dewan ni dewan semaya. Akhwat ni ustazah lah. Bunyilah suara ustazah duduk tepik tu. Bertepik, haramnya orang curi gitulah. Dia kau ambil selipar-selipar, dia tangguh-tangguh dia, kau berbalik, ada beg dia,
Dia lewat lari curi. Dia dengar kau tu email. Dia dengar sujud masa tu. Dia terkejut. Kalau dia tinggal semaya dia terkejut. Mungkin dia bersalah kita tak dengar. Dia terkejut dia kunci pintu kat luar. Kita pun tengok tu email tak ada. Mana tu email? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cari, tengok. Dia kunci daripada luar, arak duduk dalam tu. Dia keluar dah dia tengah akuk. Selipar pikul satu guni ni. Tengok turun tu kan. Satu Jumaat bayang sendiri. Pam. Masa tu dah praktikal lah taekwondo gitu kan. Praktikal lah. Tahu hak tamai mari cu. Karate mari pula, hak silat kuntau mari pula. Selendang merah, selepai kuning, mari macam-macam. Silat puluk pun ada, kaku lembek pun mari macam-macam. Kungfu mabuk. Mari semua sekali. Last sekali baru panggil polis. Polis mari tak nampak orang. Tak nampak apa satu ni. Dengan darah air kecil apa, tak tahu. Jadi macam kalau kampung saya panggil puk kita, tahu puk kita. Getos kerak. Menggulung kepala tahu mana, kaki tahu mana. Boleh pak serak macam ni. Boleh kata, "Ai, you kung fu ah," boleh kata. Kung fu. Hancur tu celengong je habis kau ni, hidup ni habis licin. Habis hidup lagi kan. Maknanya kalau hukum Allah tak gitu. Tu hukum manusia nak ceritanya. Bila melibatkan benda-benda macam ni, kita akan melampaui hukum Allah Ta'ala. Bahkan kita kata bukan setakat tak kerak tangan ya Allah, kerak belakang pun tak apa. Dia macam tu jadi Sebab apa? Sebabnya kita marah sangat akan maksiat hak dia buat. Tu hak berlaku betul tu. Tu realitinya hak berlaku. Maknanya kerahnya. Habis dah. Padahal. Okey. Dia suruh berhenti 2 kali dah tu. Jadi ala kulli halo. Jadi ala kulli halnya, dengan itu tidak akan wujud hina menghina. Apabila kita jaga keaiban orang lain dan sebagainya, maka daripada situ akan terlaksana ataupun belahlah kepada kita bahawasanya menjaga aib orang lain itu adalah merupakan benda yang baik untuk kita. Sama-sama hayati dan sama-sama kita jaga. Sambung pula kau panjang. Habis bateri. Jadi sama-sama kita jaga aib diri kita, aib ahli keluarga kita, dan juga aib orang lain. Jangan kita sebarkan. Terlebih lagi terlalu mudah dengan media elektronik yang ada, handphone yang ada. Jangan duk kata-kata tangan lah. Kalau ada gambar-gambar yang mentudahkan aurat, orang tunjuk kat kita, ataupun orang kemalangan jangan raya, jangan jadi wartawan. Kita wartawan bebas, segera kita ambil gambar, kita pun viralkan. Sedangkan pada ketika itu keadaan auratnya terdedah, tak payah. Orang hantar kat kita, kalau perlu delete kalau nak simpan untuk kenal dan sebagainya. Kalau tidak, delete je lah. Sebab ada benda yang mengaibkan dan sebagainya. Ada benda kadang-kadang tidak betul, maka kita menyebarkan fitnah ataupun menyebarkan benda yang mengaibkan orang. Itu nak jaga sama-sama. Jadi mudah-mudahan kita juga akan terjaga aib kita di akhirat nanti bila kita menutup aib orang atas dunia. Apa aib akhirat? Banyak sangat tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu aib saya tak tahu aib tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan hormat kepada tok guru tuan-tuan. Kalau Allah buka aib kita semua, tak ada orang akan menghormati di antara satu sama lain. Tuan-tuan nampak aib ni, aib keaiban yang kita buat, maksiat yang kita buat. Kalau Allah buka kasyaf, dia ni pagi tadi buat maksiat apa, dia ni buat maksiat apa, dia ni buat maksiat apa, tidak ada orang menghormati di antara satu sama lain. Sebab itu wajib kita menutup ataupun jaga aib-aib kita dan juga aib-aib orang lain, supaya di akhirat nanti aib-aib kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak tayang kepada umum untuk tengok aib. Kau duduk di skrin besar tengok, tak sangka lah, hari-hari duduk di surau, contoh. Tak sangka lah semaya hitam dai-dai. Tak sangka lah pakai serban. Tak sangka lah pakai jubah. Ya Allah, beli nombor juga, contoh. Jadi kita tutup aib orang, jaga aib orang, Allah akan jaga aib kita di dunia dan di akhirat tu. Di akhirat hak besar ya. Di akhirat. Jadi selagi Allah tutup aib kita, jangan kita rasa bangga dengan maksiat kita yang kita buat. Jangan aku semalam, aduh,
Aku ngita tu anak jiran aku tu, comel putih budak tu. Buka aib. Sedangkan Allah tutup aib kerana dia tak kena tangkap, tak kena bahaya dan sebagainya. Pagi besok dia buka aib dia, maksiat dia depan orang lain. Jangan bermegah-megah dengan maksiat yang kita buat. Allah dah tutup aib kita, orang tak tahu tu, mana Allah tutup aib kita. Jangan kita dedahkan aib itu kepada orang lain. Cerita pula orang, bangga pula aku, tak ada orang tahu bulan puasa pun ni. Aku 2 hari je puasa, itu masa balik umur tua aku 28 hari aku tak puasa. Bangga yang jangan. Apa jua maksiat jangan kita bangga-banggakan, jangan kita war-warkan atau kita hebohkan kepada orang lain, kerana wajib kita menjaga aib diri sendiri, yang menjaga aib orang lain. Wallahu alam. Sekadar itu dulu tuan-tuan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.